Let's start our presentation. Hari ini saya ingin bentangkan tentang Malaysia dalam Commonwealth. Commonwealth ialah sebuah badan yang dianggotai oleh negara bekas tanah jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Ibu pejabatnya berada di Marlborough House, London, England. Terdapat 53 buah negara menganggotai Commonwealth, antaranya ialah Australia 1931, Kanada 1931, India 1947, Malaysia 1957, Singapura 1965, United Kingdom 1965 dan Brunei 1984. Tujuan Commonwealth ialah membina semangat setiakawan negara anggota dan mewujudkan kerjasama dalam pelbagai bidang. Yang terakhir ialah tentang peranan Malaysia dalam Commonwealth. Yang pertama, menyuarakan rasa tidak puas hati dan tentangan terhadap dasar apartheid di Afrika Selatan, menyokong sepenuhnya sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan ketika dasar apartheid dijalankan oleh orang kulit putih, menyeru negara maju supaya memberi perhatian kepada Commonwealth. Yang keempat, Malaysia telah memberi beasiswa kepada pelajar Britain, India, New Zealand dan lain-lain lagi. Akhir sekali ialah ianya membenarkan negara luar belajar di negara kita. Malaysia sentiasa memberikan komitmen penuh untuk menjayakan segala rancangan yang diatur dan dilaksanakan oleh Commonwealth. Antaranya, melalui kerjasama ekonomi dan pembangunan antara negara Commonwealth. Malaysia telah menjalankan hubungan baik dengan negara-negara Commonwealth supaya kita dapat meningkatkan ekonomi negara kita dan pembangunan negara kita dari pelbagai aspek. Seterusnya, Malaysia juga menyertai pelbagai sukan yang diadakan oleh Commonwealth, terutamanya sukan Commonwealth. Malaysia telah menghantar sebilangan besar atlet negara kita ke acara-acara yang dipertandingkan di sukan Commonwealth. Akhir sekali, Malaysia juga telah membangkitkan dasar apartheid dalam CHOGM dengan menyuarakan rasa tidak puas hati dan tentangan terhadap kaum yang berkulit putih di Afrika Selatan selepas ia memperkenalkan dasar ini untuk menyekat hak asasi kaum berkulit hitam. Tahukah anda juga, Malaysia pernah menjadi tuan rumah CHOGM pada tahun 1989 untuk membincangkan hal-hal kepentingan bersama. Seterusnya, manfaat Commonwealth kepada Malaysia. Adakah anda semua tahu apakah manfaat Commonwealth kepada Malaysia? Yang pertama, dapat mengeratkan lagi kerjasama dan pertahanan. Ini dapat dibuktikan apabila Malaysia mengadakan bantuan ketenteraan dan latihan ketenteraan bersama dengan beberapa negara Commonwealth. Setelah itu, Malaysia menandatangani perjanjian antara negara Malaysia dengan Britain, Australia dan New Zealand yang menjanjikan bantuan sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak semasa konfrontasi Malaysia dan Indonesia. Kerjasama pertahanan antara negara-negara Commonwealth menjadikan keamanan dan kedaulatan Malaysia terpelihara. Yang kedua, manfaat Commonwealth kepada Malaysia adalah dapat memajukan sektor perdagangan di Malaysia. Buktinya, ekspor Malaysia ke negara Commonwealth terutamanya Britain dikenakan cukai yang rendah. Yang ketiga, dapat membangunkan pendidikan di negara kita. Melalui rancangan Colombo, Malaysia mendapat khidmat nasihat mengenai pendidikan, pertanian, teknikal, kesihatan dan beasiswa dalam pendidikan. Contohnya, negara Commonwealth memberi nasihat kepada Malaysia untuk membina atau menubuhkan maktab-maktab perguruan A-Level dan HSC. Yang terakhir, dapat mengeratkan sosialisasi negara kita dengan negara Commonwealth. Hal ini dapat dibuktikan bahawa apabila negara kita menjadi tuan rumah pada tahun 1998 melalui aktiviti sukan iaitu sukan Commonwealth. Saya akan membentangkan tentang rancangan Colombo. Apa itu rancangan Colombo? Okey, rancangan Colombo ialah rancangan pembangunan ekonomi dan sosial di bawah Commonwealth yang dilaksanakan sejak tahun 1951. Ianya bertujuan menangani masalah kemiskinan dalam kalangan anggota Commonwealth. Ianya mendapat khidmat nasihat berkaitan dengan pendidikan, pertanian, teknikal dan kesihatan. Ia juga terlibat dalam program latihan untuk kaki tangan awam dan pembangunan sektor swasta sejak tahun 1995.
Yang seterusnya, ianya memberikan bantuan dalam pelbagai bidang negara atau yang belum membangun melalui rancangan Colombo ini. Dalam rancangan Colombo ini, negara kita memperoleh pelbagai faedah seperti Australia, New Zealand, Britain dan Kanada telah memberi beasiswa kepada pelajar kita yang menuntut di institusi pengajian tinggi di sana. Yang kedua, negara penderma telah memberi bantuan kewangan kepada negara kita untuk menubuhkan pusat-pusat latihan teknik. Yang ketiga, Britain menghantar pakar-pakar insurans dan cukai untuk menolong negara kita dalam memajukan ekonomi negara. Yang keempat, Kanada membekalkan peralatan untuk membantu negara kita memajukan industri perikanan. Dan yang terakhir, bantuan dari New Zealand dalam bentuk wang untuk membuka tanah baru di Malaysia. Dalam rancangan Colombo ini, tertubuhnya Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. PBB ditubuhkan pada 24 Oktober 1945, beribu pejabat di New York. Trigely menjadi setiausaha agung yang pertama. PBB ditubuhkan atas usaha Presiden Woodrow Wilson, Amerika Syarikat, dan Perdana Menteri Winston Churchill Britain. Kini, PBB mempunyai 166 anggota negara. Pada 17 September 1957, negara kita menjadi ahli PBB. Dari PBB, negara kita telah memperoleh pelbagai faedah, iaitu yang pertama dari UNESCO, iaitu United Nations Educational, Scientific and Culture Organization. Apa itu UNESCO? UNESCO ialah pakar pendidikan dihantar ke Malaysia untuk membantu negara kita dalam rancangan pelajaran. Yang kedua, pengawal penyelidikan sains dihantar untuk membantu negara kita dalam penyelidikan sains. Yang ketiga, bantuan telah diberi dalam penubuhan maktab teknik di Ipoh. Selain daripada UNESCO, terdapat juga WHO, iaitu World Health Organization, iaitu nasihat telah diberi kepada negara kita untuk membantu negara kita dalam mencegah penyakit malaria, batuk kering, demam, kepialu dan sebagainya. Seterusnya, kerjasama pertahanan. Malaysia terlibat dalam kerjasama pertahanan iaitu perjanjian yang ditandatangani pada 12 Oktober 1957 antara Britain dengan Tanah Melayu. Sebenarnya, selain Britain, terdapat beberapa buah negara yang terlibat dalam perjanjian. Antaranya ialah Australia dan New Zealand. Perjanjian tersebut kemudiannya diperbaharui pada tahun 1971 yang dikenali sebagai Perjanjian Pertahanan Lima Kuasa. Sebenarnya, tindakan Malaysia menandatangani perjanjian ini kerana kedudukan pertahanan negara yang tidak kuat. Malaysia ketika itu hanya mempunyai satu pasukan regimen Melayu Diraja dan tidak mempunyai angkatan tentera laut dan udara. Jadi sebarang ancaman dan serangan dari luar tidak mungkin mampu dihadapi oleh Malaysia secara bersendiri. Jadi, dengan perjanjian bersama Britain serta negara Commonwealth ini membolehkan mereka memberikan komitmen terhadap pertahanan negara. Perjanjian ini menjanjikan bantuan daripada mereka sekiranya Malaysia diserang oleh mana-mana pihak, terutama semasa Malaysia berkonfrontasi dengan Indonesia dari tahun 1963 hingga 1966. Contohnya semasa darurat, Malaysia mendapat bantuan tentera daripada negara Commonwealth seperti Fiji dan Nepal untuk memerangi kegiatan pengganas komunis. Akhir sekali, kerajaan menyediakan kemudahan kepada tentera British dan pasukan simpanan strategik Commonwealth sama ada untuk obligasi Commonwealth maupun keperluan antarabangsa. Ini kerana pasukan Commonwealth sudah menolong pertahanan Malaysia. Jadi, pasukan Malaysia ingin balas budi pasukan Commonwealth dengan memberikan kemudahan kepada tentera Commonwealth. Negara Commonwealth ialah rakan dagang Malaysia yang utama. Komoditi negara dieksport ke negara anggota Commonwealth dengan lebih mudah. Contoh komoditi negara yang ada di negara kita ialah bahan yang diperdagangkan iaitu bahan galian dan juga bahan mentah. Selain itu, kadar cukai ialah rendah. Contohnya cukai ekspor barang siap dan juga cukai produk digital. Di samping itu, banyak kemudahan yang ada seperti kemudahan kredit serta bantuan dana Commonwealth. Kemudahan kredit ialah kebenaran syarikat untuk meminjam wang dalam jangka masa pendek atau panjang. Akhir sekali, pelaburan daripada negara Commonwealth amatlah penting kepada pembangunan ekonomi negara kita. Akhir kata, contoh lain negara Commonwealth yang ada di dunia ini ialah antaranya Brunei, Pakistan dan juga Australia. Antara sumbangan Malaysia dalam Commonwealth adalah dengan melakukan penentangan terhadap dasar apartheid. Namun begitu, adakah anda semua tahu apa itu apartheid? Apartheid bermaksud keadaan yang menyisihkan menurut bahasa Inggeris, manakala menurut bahasa Afrikan, apartheid membawa maksud penyisihan. Perkara ini merujuk kepada satu sistem politik yang memisahkan penduduk kaum berkulit putih dari kaum bukan berkulit putih
di Afrika Selatan pada tahun 1948 sehingga 1990-an. Dasar-dasar pemisahan ini dilaksanakan sewaktu pemerintahan Hendrik Verwoerd yang merupakan Perdana Menteri yang ketujuh di Afrika Selatan pada waktu itu. Seterusnya, dasar apartheid ini bermula apabila rejim Afrika Selatan melakukan penindasan yang berleluasa terhadap rakyat berkulit hitam dan juga mereka mengamalkan dasar apartheid. Apartheid adalah satu sistem yang mengamalkan fahaman perkauman. Pada waktu itu, penduduk kulit hitam merupakan penduduk majoriti di Afrika Selatan. Tetapi, negara Afrika Selatan ini dikuasai oleh rakyat berkulit putih yang di mana merupakan penduduk minoriti sahaja. Sistem apartheid yang dipertahankan oleh rejim Afrika Selatan. Sistem apartheid yang dipertahankan oleh rejim Afrika Selatan merupakan satu penghinaan kepada rakyat berkulit hitam yang ditindas dan diperlakukan seperti hamba kepada mereka. Dalam dasar apartheid, kaum bukan berkulit putih, terutamanya kaum berkulit hitam, dianggap sebagai lebih rendah dan mereka diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Perkara ini menunjukkan bahawa telah berlakunya satu bentuk diskriminasi perkauman di Afrika Selatan. Penindasan yang berlaku kepada kaum berkulit hitam telah menyebabkan berlakunya penentangan terhadap dasar apartheid. Dasar apartheid ini telah menjadi isu penting yang menarik perhatian Commonwealth. Dan tidak dilupakan juga Malaysia turut lantang dalam menentang dasar ini. Asas penentangan Malaysia disebabkan dasar ini telah menyalahgunakan hak asasi manusia dengan membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Pada Mei 1960, di persidangan Perdana Menteri Commonwealth di London, Tunku Abdul Rahman telah menyuarakan pandangan Malaya yang menentang dasar apartheid yang diamalkan di Afrika Selatan. Beliau juga telah menyuarakan bantahan dan rasa tidak puas hati terhadap tindakan tersebut dan menganggap perbuatan tersebut tidak berperi kemanusiaan dan kejam. Tindakan yang dilakukan Tunku Abdul Rahman telah mendapat perhatian media antarabangsa dan mendapat sokongan serta pujian daripada beberapa pemimpin-pemimpin Afrika. Atas desakan dan bantahan yang dilakukan terhadap dasar apartheid, Afrika Selatan diberikan kata dua sama ada ia perlu membaiki semula dasar apartheid atau menarik diri dari Commonwealth. Walau bagaimanapun, Afrika Selatan menarik diri daripada Commonwealth pada 31 Mei 1961 sebagai bantahan terhadap Commonwealth yang dikatakan tidak sehaluan dengan dasar apartheid. Atas desakan dan bantahan yang dilakukan terhadap dasar apartheid, Afrika Selatan diberikan kata dua sama ada ia perlu membaiki semula dasar apartheid atau menarik diri dari Commonwealth yang diamalkan oleh negara mereka. Penyertaan Tun Dr. Mahathir telah menambahkan lagi tekanan terhadap tindakan dasar apartheid di Afrika Selatan. Tun Dr. Mahathir juga telah mengajak Commonwealth bersama-sama mengenakan sekatan ekonomi terhadap Afrika Selatan. Malaysia dan negara-negara Commonwealth yang lain telah sebulat suara mengetepikan kemahuan Britain yang menolak tindakan mereka ini dan ia memberikan cadangan untuk berbincang secara baik. Hal ini kerana Britain ingin menjaga kepentingan pelaburannya di Afrika Selatan. Tindakan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir telah mencapai titik kejayaan apabila dasar apartheid yang dilaksanakan oleh Afrika Selatan telah dimusnahkan. Kejayaan ini telah meningkatkan imej Malaysia sebagai juara kepada anti-apartheid. Kejayaan ini juga menyebabkan Malaysia semakin dikenali kebanyakan negara di dunia, terutamanya negara-negara dunia ketiga. Antara sumbangan Malaysia dalam Commonwealth adalah dengan melakukan penentangan terhadap dasar apartheid. Namun begitu, adakah anda semua tahu apa itu apartheid? Apartheid bermaksud keadaan yang menyisihkan menurut bahasa Inggeris, manakala menurut bahasa Afrikan, apartheid membawa maksud penyisihan. Perkara ini merujuk kepada satu sistem politik yang memisahkan penduduk kaum berkulit putih dari kaum bukan berkulit putih di Afrika Selatan pada tahun 1948 sehingga 1990-an. Dasar-dasar pemisahan ini dilaksanakan sewaktu pemerintahan Hendrik Verwoerd yang merupakan Perdana Menteri yang
ke-7 di Afrika Selatan pada waktu itu. Seterusnya, dasar apartheid ini bermula apabila rejim Afrika Selatan melakukan penindasan yang berleluasa terhadap rakyat berkulit hitam dan juga mereka mengamalkan dasar apartheid. Apartheid adalah satu sistem yang mengamalkan fahaman perkauman. Pada waktu itu, penduduk kulit hitam merupakan penduduk majoriti di Afrika Selatan. Tetapi, negara Afrika Selatan ini dikuasai oleh rakyat berkulit putih yang di mana merupakan penduduk minoriti sahaja. Sistem apartheid yang dipertahankan oleh rejim Afrika Selatan. Sistem apartheid yang dipertahankan oleh rejim Afrika Selatan merupakan satu penghinaan kepada rakyat berkulit hitam yang ditindas dan diperlakukan seperti hamba kepada mereka. Dalam dasar apartheid, kaum bukan berkulit putih, terutamanya kaum berkulit hitam, dianggap sebagai lebih rendah dan mereka diberi layanan kelas kedua dari segi politik, ekonomi, sosial, pendidikan dan kebudayaan. Perkara ini menunjukkan bahawa telah berlakunya satu bentuk diskriminasi perkauman di Afrika Selatan. Mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth diadakan 2 tahun sekali. Persidangan ini dipengerusikan oleh Perdana Menteri ataupun Presiden seperti Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad. Pada 18 hingga 24 Oktober 1989, Malaysia pertama kalinya menjadi tuan rumah semasa mesyuarat Ketua-Ketua Negara Commonwealth ini. Mereka membincangkan tentang isu antarabangsa yang berkaitan dengan negara anggota seperti hak kemanusiaan dan keganasan yang melanda di beberapa negara. Akhir sekali ialah Sukan Commonwealth. Sukan Commonwealth merupakan sukan kedua terbesar di dunia selepas Sukan Olimpik. Ianya diadakan 4 tahun sekali. Sukan ini dimulakan pada tahun 1930 di Hamilton, Kanada buat pertama kalinya. Antara contoh sukan yang terlibat dalam Sukan Commonwealth ialah akuatik, badminton, bola jaring, gimnastik, lumba basikal, olahraga dan lain-lain. Pada 11 September 1998, Malaysia telah menjadi tuan rumah kepada sukan ini. Sukan Commonwealth ini telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong pada masa itu, Tunku Jaafar, di Stadium Nasional Bukit Jalil. Penyertaan Malaysia dalam sukan ini mampu mengeratkan hubungan silaturahim antara negara anggota. Anda semua tahu tak berapa pingat yang dapat dirangkut oleh atlet Malaysia pada ketika itu? Atlet Malaysia memperoleh 10 pingat emas, 14 pingat perak dan 12 pingat gangsa dan seterusnya menduduki tempat keempat daripada 69 buah negara. Pencapaian atlet telah mengharumkan nama negara dan membawa manfaat yang besar dalam ekonomi negara.